Halo semua, tuan-tuan dan puan. Setelah kita dikejutkan, kita digemparkan, menantu Muhyiddin, yang diburu SPRM bersama dengan seorang lagi peguam SPRM dalam kenyataan baru-baru ini, setelah mereka di dalam senarai wanted list, mereka sudah keluar dari Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, dalam sebuah artikel dari berita harian, menantu Muhyiddin peguam lari selepas disenarai wanted list. Nah, jadi ada satu lagi yang mengejutkan ramai, di mana berita susulan ataupun laporan selepasnya SPRM membuat satu lagi kenyataan yang pasti membuat ramai pemimpin PN ataupun penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin, disebabkan wanted list tersebut adalah menantu Muhyiddin. Akhirnya SPRM meminta JIM ataupun JIM, Jabatan Imigresen Malaysia, beku pasport menantu Muhyiddin. Wah, akhirnya SPRM telah mengambil keputusan yang amat menakutkan ramai. SPRM akan meminta bantuan Jabatan Imigresen Malaysia untuk membekukan pasport Datuk Muhammad Adlan Berhan sekiranya masih gagal dihubungi atau tidak mendapat sebarang maklum balas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, tindakan tegas itu perlu dilaksanakan bagi memastikan menantu pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama seorang lagi suspek yang dipercayai terlibat rasuah dan penyelewengan berhubung projek di sebuah kementerian dapat dibawa pulang, seterusnya dibicarakan di mahkamah. Nah, di sini kita dapat melihat, adakah mungkin Muhyiddin Yassin mempunyai akses dengan menantunya sendiri, ataupun beliau sendiri tidak tahu di mana menantunya berada hari ini. Sedangkan Muhyiddin Yassin sendiri digesa untuk mendedahkan lokasi menantunya. Dalam artikel ini, pihaknya mempercayai Muhammad Adlan dan bersama seorang lagi individu dikehendaki SPRM, Mansur Saad, ketika ini berada di luar negara. Setelah semakan dibuat mendapati masing-masing keluar dari Malaysia pada 17 dan 21 Mei. SPRM tidak boleh berkongsi maklumat berhubung lokasi yang dituju oleh mereka, tetapi apa yang pasti, mereka masih di luar negara. Kita mengesyaki mereka berada di sebuah negeri di luar negara, maka tindakan yang boleh diambil adalah meminta JIM ataupun Jabatan Imigresen Malaysia membekukan pasport kedua-duanya sekiranya masih gagal memberi sebarang maklum balas. Inilah keputusan SPRM yang pasti menggegar Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional, disebabkan wanted list tersebut salah satunya adalah ahli keluarga Muhyiddin Yassin, yaitu menantunya sendiri. Menurut Anda, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan, pilihan raya negeri yang bakal diadakan tidak lama lagi. Kita juga mendengar, kononnya ada dakwaan, ada kabar angin yang menyatakan bahwa calon pilihan raya negeri memberi uang RM200 kepada pihak polis ataupun kepada anggota polis. Adakah ini bermaksud uang sogokan ataupun rasuah? Nah, dalam sebuah artikel, ketika ditanya berkaitan dakwaan calon PRN di Terengganu memberi sogokan berjumlah RM200 kepada anggota polis, beliau berkata setakat ini tiada sebarang laporan diterima. Persoalannya, siapakah calon PRN di Terengganu yang memberi uang sogokan berjumlah RM200 itu? Adakah dari PAS PN ataupun parti yang lain? Nah, saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari utusan.com, utusan Malaysia, PRN, SPRM terima 11 laporan salah laku. SPRM menerima 11 laporan salah laku berkaitan PRN sepanjang kempen. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, 2 laporan itu
diterima di Ibu Pejabat SPRM, manakala 9 lagi di Pejabat Negeri. Kita akan meneliti setiap laporan tersebut sebelum melihat keperluan untuk menyiasat atau sebaliknya, katanya kepada pemberita. Dalam majelis tersebut, seramai 75 pegawai, kadet penguasa grade 41, tamat latihan kursus asas selama 9 bulan. Ketika ditanya berkaitan dakwaan calon PRN di Terengganu memberi sogokan berjumlah RM200 kepada anggota polis, beliau berkata, setakat ini tiada sebarang laporan diterima. Kita juga tahu sebelum baru-baru ini SPRM membuat kenyataan mengesan 2 individu yang terlibat dengan penyelewengan, dan individu ini salah satunya adalah menantu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sendiri, dan seorang lagi adalah peguam. Namun dipercayai kedua-duanya telah keluar dari Malaysia. Dalam pada itu, dalam kenyataan yang lain, SPRM juga membuat kenyataan menantu Muhyiddin, peguam lari selepas disenarai wanted list. Nah, saudara-saudara, dalam artikel ini, dalam pada itu Azam menegaskan pihaknya boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana kesalahan membabitkan sogokan atau wang atau pemberian wang di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Kita juga tahu pada pilihan raya umum ke-15, satu ahli parlimen PAS telah dikosongkan kerusinya disebabkan kemenangan itu telah dibatalkan, dan ini juga berkaitan dengan rasuah. Saudara-saudara, dalam artikel ini SPRM terima 11 laporan salah laku. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Tuan-tuan dan puan semua, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Satu lagi ahli parlimen bakal disiasat oleh polis. Ahli parlimen itu dari mana? Nah, kita teruskan bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat. Akhirnya polis Kedah membuat keputusan yang mengejutkan. Salah satu ahli parlimen di Kedah akan disiasat kerana kaitkan ancaman keselamatan terhadap Sanusi. Artikel dari biharian.com. Polis Kedah akan memanggil seorang ahli parlimen di Kedah untuk membantu siasatan berhubung kenyataan yang dikeluarkan dalam satu ceramah pilihan raya negeri di Sungai Petani. Ketua Polis Kedah Datuk Fisol Saleh berkata, setakat ini polis menerima 4 laporan berhubung kenyataan ahli parlimen terbabit melalui aplikasi media sosial. Beliau berkata, kenyataan itu dilihat sebagai suatu fitnah, mengelirukan dengan niat mendatangkan khianat awam yang boleh menggugat ketentraman awam dan negara, mengait keselamatan diri Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi. Setakat ini 4 individu yang membuat laporan polis dan sudah dipanggil untuk diambil keterangan. Kita bercakap tentang ancaman keselamatan Sanusi. Timbalan Ketua Polis Negara sebelum ini juga membuat kenyataan bahwa tiada laporan berkaitan ini. Dan maksudnya semuanya selamat. Dan bercakap tentang perangkap yang dihadapi Sanusi, Ayub Han akhirnya membuat kenyataan mungkin Sanusi hanya terperangkap kesesakan lalu lintas, terperangkap jam. Maksudnya benda ini tiada pun. Dalam artikel ini lagi, susulan laporan yang dibuat. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Untuk pengetahuan ramai juga, pada ahad lalu, ahli parlimen Alor Setar, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, yang juga penceramah terakhir pada Perhimpunan Politik di Sungai Petani, memaklumkan orang ramai bahwa seorang tokoh politik di negeri itu dinasihatkan supaya tidak menghadiri majlis atas sebab keselamatan. Afnan mendakwa Menteri Besar Kedah dinasihatkan supaya tidak menghadiri perhimpunan itu
kerana perangkap yang akan menahannya dan menyebabkan dia melakukan sesuatu yang tidak dijangka. Saya nak baca kertas ini yang tulis berita menyedihkan. Pagi tadi, Menteri Besar mesyuarat di KL, mesyuarat penting. Pada mesyuarat itu dibincang beberapa perkara penting, perkara besar, katanya pada majlis itu. Nah, saudara-saudara, ahli Parlimen Alor Setar, Afnan Hamimi, yaitu dari PAS, dari Perikatan Nasional, dan polis juga telah akan menyiasat salah satu MP Kedah. Nah, adakah di sini jelas MP Kedah itu adalah MP dari PAS PN yang seperti dinyatakan di dalam artikel ini. Ketua Polis Kedah Datuk Fisol Saleh berkata, setakat ini polis menerima 4 laporan berhubung kenyataan ahli parlimen terbabit melalui aplikasi media sosial. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.